Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pelajar-pelajar tahun 4 yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu lagi dalam subjek sirah. Dan hari ini kita akan sambung ulang kaji kita berkenaan dengan tajuk Perjanjian Hudaibiyah. Baiklah, sebelum kita mulakan kelas kita hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, hasil pembelajaran yang murid akan dapat hari ini ialah murid dapat menceritakan dan mengetahui apa yang berlaku sewaktu perjanjian Hudaibiyah. Pelajar-pelajar yang ada buku teks, awak semua boleh buka buku teks muka surat 17. Okey. Apakah itu perjanjian Hudaibiyah? Perjanjian Hudaibiyah ialah perjanjian damai antara Rasulullah dengan musyrikin Mekah dan ianya berlaku pada bulan Zulkaidah tahun ke-6 Hijrah. Di mana berlakunya perjanjian Hudaibiyah ni? Okey, di Hudaibiyah yang terletak berdekatan dengan kota Mekah. Peristiwa Hudaibiyah. Rasulullah SAW telah bermimpi memasuki kota Mekah dengan aman dan bersyukur kepala setelah 6 tahun dilarang memasuki Mekah. Jadi Rasulullah dan para sahabat pun ingin menuju ke Mekah. Nabi Muhammad bersama 1,500 orang sahabat bergerak ke Mekah tanpa membawa senjata kecuali senjata bagi pengembara dan juga pedang bersarung. Dua alat tu saja yang mereka bawa. Bai'ah sehidup semati. Okey, apa yang dikatakan dengan bai'ah sehidup semati ni? Okey, mari kita lihat. Okey, ketika sampai di Hudaibiyah, Nabi Muhammad telah didatangi lelaki daripada Bani Khuza'ah dan bertanyakan apa tujuan kedatangannya, dan Nabi menjawab, tujuan adalah untuk menziarahi Baitullah dan mengerjakan umrah. Rundingan telah diadakan, kaum musyrikin menghantar Urwah bin Mas'ud, manakala Rasulullah SAW pula menghantar Uthman bin Affan. Tetapi Uthman bin Affan telah ditangkap selama 3 hari dan mulalah tersebar tentang berita kematian Uthman bin Affan ni. Kemudian, mendengar je berita itu, Rasulullah SAW mengajak orang Islam berjihad di jalan Allah, yang mana mereka berbai'ah di bawah sepuhan pokok berjanji akan berjuang. Bai'ah ini dinamakan sebagai bai'ah ridwan. Seterusnya, kita lihat apa yang berlaku. Mendengar berita bai'ah tersebut, musyrikin merasa takut dan membebaskan Uthman bin Affan. Kemudian, musyrikin Mekah telah menghantar Suhaib bin Amru berunding dengan Rasulullah dan akhirnya termatailah perjanjian Hudaibiyah. Tetapi ramai sangat sahabat tidak dapat menerima isi parti perjanjian tersebut, termasuklah Sayyidina Umar kerana ianya memihak kepada musyrikin Mekah. Ternyata perjanjian ini memberi manfaat yang besar kepada orang Islam. Sekarang, mari kita lihat isi kandungan perjanjian Hudaibiyah. Okey, yang pertama, genjatan senjata selama 10 tahun. Kedua-dua pihak tidak boleh menceroboh, mengkhianati, mencuri dan memungkiri janji. Yang kedua, orang Islam tidak dibenarkan mengerjakan umrah pada tahun tersebut. Mereka dibenarkan mengerjakan umrah pada tahun berikutnya dan tidak melebihi 3 hari sahaja. Mereka boleh membawa pedang yang bersarung sahaja. Kemudian, yang ketiga, kedua pihak dibenarkan membuat perjanjian dengan pihak lain yang disukainya. Mana-mana kabilah boleh memilih sama ada hendak mengikut perjanjian dengan musyrikin, Quraisy atau orang Islam. Kandungan perjanjian Hudaibiyah yang keempat ialah orang Quraisy yang lari ke Madinah tanpa kebenaran wali hendaklah dihantar semula ke Mekah walaupun telah memasuki Islam. Manakala orang Islam yang lari ke Mekah tidak akan dipulangkan semula kepada orang Islam di Madinah. Jadi di sini orang Quraisy yang lari tanpa wali, tanpa kebenaran wali perlu dipulangkan semula. Manakala orang Islam yang lari ke Mekah tidak akan dipulangkan ke orang Islam di Madinah. Rasulullah SAW telah mendapat kemenangan yang besar kerana perjanjian ini merupakan kunci kepada kejayaan yang lebih besar, iaitu pembukaan kota Mekah. Kita lihat rajah di sebelah, iaitu turunnya ayat surah Al-Fajr.
ayat 27 yang mana membuktikan mimpi Rasulullah itu adalah benar. Okey. Orang Islam amat gembira dengan kemenangan tersebut. Kesan perjanjian Hudaybiyah yang pertama, musyrikin Quraisy Mekah telah mengiktiraf Rasulullah dan negara Islam Madinah. Kemudian, semua Yahudi yang khianat diusir dari Madinah. Dakwah Islam dapat disebarkan dengan meluas, iaitu sekiranya umat Islam dibenarkan masuk ke Mekah, jadi umat Islam dapat meneruskan dakwah kepada kaum di sana. Yang terakhir, membawa kepada dasar buka pintu kepada orang Islam Madinah. Baiklah pelajar-pelajar yang saya kasihi sekalian, kita sudah sampai di akhir pembelajaran kita untuk hari ini. Saya harap awak semua dapat faham dengan baik. Dan sekiranya ada di kalangan kamu yang tidak faham, boleh hubungi Ustazah untuk bertanya. Jadi, apa kesimpulan yang kita dapat dalam tajuk ni? Okey, kita perlulah bekerjasama dalam pasukan. Contohnya dalam peristiwa Bai'ah Ridwan. Okey, iaitu Bai'ah berkenaan dengan menuntut bela ke atas kematian Uthman bin Affan, iaitu Rasulullah dan para sahabat telah menerima khabar berkenaan dengan kematian Uthman. Jadi, apa yang Rasulullah dan para sahabat yang buat? Mereka berbai'ah. Mereka bekerjasama untuk menuntut bela kematian tersebut. Okey, seterusnya kita perlulah berani. Sekiranya kita berani, musuh pun akan takut. Itu adalah pengajaran yang kita peroleh hari ini. Okey, saya harap awak semua faham dan semoga awak semua diberikan kesihatan yang baik dan semangat dalam menuntut ilmu. Okey. Baiklah, itu sahaja daripada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.